Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah hari ni kita akan masuk kelas kita bahagian akhlak. Tajuk yang pertama. Tajuknya ialah akhlak terpuji hiasan diri. Okey, pertama kita tengok apa maksud akhlak dari segi bahasa. Okey, berasal daripada perkataan khulukun yang bermaksud budi pekerti, watak, kelakuan dan tabiat. Tu maksud khulukun. Okay, dari segi istilah pula apa dia? Sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Okay, benda yang ada dalam jiwa yang mendorong lahirnya suatu perbuatan mudah tanpa pertimbangan. Maknanya secara dalaman orang tu macam gitu. Tak perlu nak dilakonkan, dipikir lama-lama dah. Tu maksud akhlak. Okey, akhlak terbahagi kepada dua. Yang pertama akhlak mahmudah, yang kedua mazmumah. Yang pertama mahmudah, tengok. Apa dia? Sifat dan tingkah laku terpuji yang terdapat pada diri seseorang bertepatan dengan nilai dan perakuan syarak. Okey. Kat tepi dia, pecahan dia, akhlak mahmudah ni dia kata akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia. Contoh akhlak kepada Allah, syukur, sabar, redha, tawakal, zikir dan qanaah. Ni contoh dia. Okay, macam mana akhlak kita kepada Allah Ta'ala. Kita bersyukur apa yang Allah bagi. Kita sabar dengan ujian yang Allah bagi. Kita redha juga dengan apa yang Allah bagi. Kita bertawakal. Ni contoh akhlak kepada Allah. Okay. Akhlak mahmudah kepada manusia pula. Tawaduk, rendah diri, hormat kepada orang lain, pengasih dan pemurah. Ni akhlak kita kepada manusia. Jangan sombong, jangan samsing, jangan meninggi diri pada orang lain. Tu antara tanda orang yang tak berakhlak. Okay, akhlak mazmumah pula, lawan kepada mahmudah. Apa dia? Sifat dan tingkah laku keji yang terdapat pada diri seseorang yang berlawanan dengan nilai dan perakuan syarak. Okay. Ada dua juga akhlak mazmumah kepada Allah. Macam mana? Riak. Dibuat sesuatu supaya nak suruh orang tengok. Maknanya orang ni orang tak ada akhlak pada Allah. Putus asa. Orang yang putus asa lah. Tak berhenti daripada berharap pada Allah Ta'ala. Sangka buruk. Sikit-sikit duk fikir benda-benda yang tak baik. Itu maksud sangka buruk kepada Allah Ta'ala. Bahaya juga. Okay, bila mana Allah mendatangkan ujian kepada kita yang ni berat, kemudian kita duk fikir kenapa Allah bagi benda-benda, maknanya kita fikir tak baik pada Allah Ta'ala. Okay, wal'iyazubillah, minta jauh lah daripada akhlak macam tu. Kemudian yang kedua, akhlak kepada manusia pula, sombong. Sombong. Orang yang sombong tu adalah orang yang berakhlak mazmumah, akhlak yang keji, memandang hina pada orang lain, kasar, suka fitnah, khianat dan bakhil. Itu semua adalah akhlak yang mazmumah. Okey, kelebihan berakhlak. Orang yang berakhlak mahmudah mendapat kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah. Okey, seperti mana Rasulullah kata, apa dia? Terjemahan dia, Abu Hurairah menyatakan bahawa Rasulullah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Okey, tu cerita akhlak. Yang kedua, terjemahan daripada Abu Darda meriwayatkan Rasulullah bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan di akhirat daripada keelokan akhlak. Ni pun cerita akhlak juga. Yang ketiga, Rasulullah sabda daripada yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dalam kalangan kamu dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari akhirat ialah orang yang paling baik akhlaknya. Jadi tiga hadis ni semua menceritakan tentang pentingnya berakhlak dengan akhlak yang baik. Kepentingan dia. Okey, tujuan dia. Apa tujuan memelihara akhlak ni? Kita tengok daripada atas. Mewujudkan hidup yang aman dan harmoni. Betul, kalau kita ni orang yang berakhlak, insya-Allah hidup akan jadi aman, harmoni. Yang kedua, mendapat kasih sayang Allah dan diberkati. Allah akan sayang kepada kita kalau kita ni orang yang beramal dengan akhlak yang baik, membentuk hubungan yang baik antara hamba dengan Allah. Akhlak kepada Allah tadi dia akan menjadikan hubungan kita baik dengan pencipta kita. Sentiasa berada dalam pemeliharaan Allah. Allah akan jaga kita mendapat syafaat dan rahmat Allah pada hari akhirat. Allah akan bagi pertolongan, bagi rahmat kasih sayang dia pada hari akhirat.
Kemudian mewujudkan kestabilan politik dan akhir sekali meningkatkan kualiti modal insan yang amat diperlukan dalam membina kemajuan dan ketamadunan yang tinggi. Itu tujuan dia. Banyak ni semua antaranya, kalau nak kira banyak lagi ni antara contoh yang diberi. Okey, kemudian implikasi tidak memelihara akhlak. Okey, berakhlak dengan akhlak mulia. Hiasilah diri dengan akhlak mahmudah dan peliharalah diri daripada akhlak mazmumah. Dia suruh kita ni berperangailah dengan perangai yang baik, jauhkanlah daripada akhlak yang keji. Kemudian sesungguhnya akhlak yang buruk meruntuhkan maruah diri dan menjadikan kita hina di sisi Allah Taala. Tu cerita dia. Okey, ni dia punya kesan lah. Okey, dikata kat tengah tu, binalah peribadi dan jauhilah sifat mazmumah, sama macam tadi. Sifat riak pula menjadikan kita dimurkai Allah. Jangan bersifat dengan riak. Jangan buat sesuatu benda baik tapi niat untuk tunjuk kepada orang lain. Sangat-sangat rugi orang tu. Allah tak akan pandang dia dan Allah tak akan bagi apa-apa pun kepada dia. Wal-iyazubillah. Okay, dan yang terakhir, hiasilah diri dengan sifat amanah, sabar dan bertanggungjawab. Yang ni semua sifatnya hebat-hebat. Kita jadi manusia yang amanah. Amanah ni orang yang jujur. Bila diberi sesuatu, tanggungjawab ke ataupun orang percaya kepada kita, kita jaga betul-betul benda yang orang bagi kat kita. Okay? Sabar dan bertanggungjawab. Dengan ini pasti kita akan dihormati, disayangi dan dicontohi. Okey, ni tajuk kita berkaitan dengan akhlak. Okey, sekadar tu je kelas kita untuk hari ini. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.